Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Baik, hari ini kita akan subjek sejarah. Kita akan bersambung lagi dengan topik yang minggu lepas. Minggu ni kita akan tengok kaedah penyelidikan sejarah. Minggu lepas kita dah tengok tentang sumber sejarah, iaitu sumber primer, sumber sekunder. Hari ini kita akan belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah. Sumber sejarah dah tahu, apa pula kaedah penyelidikan ataupun cara penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan, dan juga kaedah bertulis. Jadi kenapa kaedah penyelidikan sejarah ni perlu? Kaedah penyelidikan sejarah ni perlu untuk membuktikan bahawa sejarah yang berlaku itu adalah benar, bukannya cerita tahyul, bukannya cerita dongeng. Sebab itu pentingnya kaedah penyelidikan sejarah. Jadi macam mana kaedah ataupun macam mana cara penyelidikan sejarah ni macam mana? Ada tiga cara dia beritahu dekat sini. Yang pertama arkeologi, yang kedua kaedah lisan, dan juga yang ketiga kaedah bertulis. Arkeologi, lisan, bertulis. Kita tengok satu persatu. Apa itu kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merupakan proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, iaitu ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan juga kulit siput. Contoh ni awak dah belajar lah minggu lepas. Fosil, tembikar, barangan logam, kulit siput ni. Ada contoh-contoh bahan arkeologi yang jumpa lah. Artifak ni kan, hasil daripada kaedah arkeologi tadi. Tengok apa contoh dia. Contoh. Ini contoh kaedah penyelidikan yang pertama, arkeologi. Inilah suasana penyelidikan arkeologi di tapak arkeologi ni. Kaedah gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Ni di Kedah. Gambar ni di Kedah, Lembah Bujang ni. Lembah Bujang. Kat situ para penyelidik datang, dia gali, dia cari apa yang ada di kawasan tersebut. Kan Lembah Bujang ni dipercayai sebagai satu kawasan tamadun Melayu yang terawal. Tamadun Melayu yang terawal sekali. Tamadun Melayu sekitar awal Masihi. Sekitar awal Masihi lah. Sekarang ni dah tahun Masihi kita 2021. Awak bayangkan 2000 tahun yang lepas. 2000 tahun yang lepas tamadun Melayu dah wujud dah pun. Dah wujud dah tamadun Melayu 2000 tahun yang lepas. Dekat sini lah Lembah Bujang. Ingat, Lembah Bujang tamadun Melayu terawal. Ini orang datang cari gali dekat sini. Jumpalah macam-macam. Dia jumpa macam-macam dekat sini. Juga binaan. Dia jumpa macam-macam artifak lah. Baik, ini contoh pertama arkeologi. Ini suasana dia lah. Ini bahan arkeologi yang dia dah jumpa, ataupun yang dia dah jumpa lah ni. Apa ni? Rangka perakmen di Lenggong, Perak. Ni rangka orang, rangka manusia. Rangka manusia. Apa yang dia nak beritahu dengan rangka manusia ni? Ini dijumpai di Perak. Hasil cari gali, hasil ekskavasi di Lenggong, Perak. Dia jumpa rangka manusia. Rangka manusia ni dikenali sebagai perakmen. Kenapa dipanggil perakmen? Kerana rangka manusia ni dipercayai rangka yang paling tua. Rangka manusia yang paling tua. Yang paling tua. Maksudnya kiranya untuk buat masa sekarang ni, rangka ni ataupun manusia ni lah yang paling awal dekat kawasan di kawasan Malaysia ni. Malah di kawasan Malaysia ni lah. Di kawasan Malaysia. Jadi di Lenggong, Perak. Bila ni, kalau tak silap cikgu ni, rangka perakmen ni wujud ni waktu zaman batu. Manusia zaman batu, zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ni bila ni? Berbelas ribu, 10,000, 11,000 tahun yang dulu. Lama dah. Ni jumpa. Masih elok lagi rangka dia. Rangka je lah. Tengok macam mana rangka dia. Cikgu pun tertarik juga sebenarnya tengok ni. Rangka perakmen. Orang yang paling awal dijumpai. Rangka manusia paling tua. Baik, seterusnya, ni kaedah arkeologi bukan saja dilakukan di daratan, bukan saja dikorek-korek tanah jumpa bahan, bukan sahaja di situ, malah di lautan juga. Awak tengok ni. Selain itu terdapat juga bidang arkeologi maritim, dipanggil arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut. Apa tinggalan yang ada di dasar laut. Contohnya tapak kapal karam. Contohnya kapal karam, zaman dulu mungkin ada kapal karam. Struktur
mineral dan artifak. Bukan saja di daratan, bukan saja korek tanah, jumpa artifak macam-macam, jumpa rangka manusia, jumpa binaan, bukan saja di daratan. Malah arkeologi ni juga dilakukan di dasar laut, tasik, di sungai. Semata-mata nak cari tinggalan sejarah dekat situ. Nak buktikan pada orang sejarah benar-benar berlaku di situ. Itu kaedah pertama, kaedah penyidikan pertama, itu kaedah arkeologi. Kita tengok kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ialah kaedah lisan. Apa dia kaedah lisan ni? Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Lisan bercakap melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang yang ditemu bual ni mestilah orang yang tahu sejarah tu, dipanggil orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Orang yang terlibat pada waktu tu. Contoh nak tahu sejarah tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu, temu bual lah orang yang terlibat pada waktu tu, orang tua-tua. Mungkin kalau zaman sekarang ni mungkin ada lagi lah, atuk nenek moyang kita yang panjang umur lagi, yang hidup zaman Jepun, boleh temu bual. Langkah-langkah dalam kaedah lisan, dia ada langkah-langkah ataupun ada cara-cara dia juga. Bukan main temu bual je kan, orang tak kenal temu bual je. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Sebelum temu bual, mestilah dah ada soalan-soalan yang disediakan, berkisarkan tentang kajian yang kita nak kaji tadi. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Itu antara kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah yang dijalankan semasa mengkaji melalui kaedah lisan tadi. Itu kaedah yang kedua, kaedah penyidikan yang kedua. Kaedah penyidikan yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Apa dia kaedah bertulis ni? Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Ini kaedah bertulis ni. Bukannya yang dah siap bertulis tu, yang itu dah sumber kedua dah tu. Buku tulis ke majalah ke tu dah sumber kedua. Ini bahan sumber yang pertama ni. Maklumat diperoleh dekat dinding-dinding gua tu, kat kayu, batu bersurat ke, ataupun dokumen-dokumen transkripsi, tu mewakili bahan mencetak lah. Baik. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Pastikan itu ialah sumber sejarah yang tepat. Bukannya orang datang menconteng-conteng dinding gua tu. Kena pastikanlah tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah keempat, membuat penulisan. Barulah setelah 4 langkah ni dilakukan, barulah kaedah bertulis tu terbukti benar tentang sejarah yang berlaku. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Kaedah-kaedah, 3 kaedah ni main peranan yang penting. Dalam menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Kualiti atau tak berkualiti, itulah 3 kaedah ni main peranan. Baik, murid, rumusannya kita dah belajar tentang kaedah pendidikan sejarah 3 tadi. Tak banyak pun, 3 saja. Kaedah arkeologi, kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Jadi awak kena faham dan kena kenal lah mana satu kaedah arkeologi, mana satu kaedah bertulis, mana satu kaedah lisan. Baik, minggu depan kita akan sambung lagi tentang topik yang lain. Cikgu harap kamu terus kekal berada di rumah dan belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.